Dengar Ria 897. Saya ingin bacakan kiriman daripada pendengar kita yang bernama Nuraini Bashir. Katanya Nuraini Bashir adalah seorang pendengar baharu Misteri Jam 12 dan telah mendengar rancangan ini pada 2 bulan yang lalu apabila pulang ke Singapura dan diperkenalkan oleh adik iparnya. Di Singapura bila mendengar rancangan ini pada 12:30 malam, di rumah adik ipar saya, agak menyeramkan. Dan bila saya pulang ke negara, iaitu di Amerika, bersama dengan suami, katanya Puan Nuraini Bashir, ada masa lapang bila saya sedang menyediakan jamuan, saya akan mendengar rancangan Casey. Tidaklah begitu seram sangat. Tapi apa yang ingin saya kongsi sama ni, pengalaman. Ini diceritakan sebenarnya pengalaman perempuan saya yang pada waktu itu berusia 8 tahun. Kata Puan Nuraini Bashir, tapi kisah ini dah lama berlaku. Waktu tu anak saya berusia 8 tahun dan kisah ini berlaku lebih kurang 12 hingga 15 tahun yang lalu, katanya Puan Nuraini Bashir. Setiap malam anak saya kata dia tak boleh tidur. Kata anak saya, di jendela rumah, iaitu di lantai 2, ada orang menjenguk daripada tingkap. Tapi orang tu tidak ada wajah, tidak ada muka. Menjenguk dan dia dapat rasakan walaupun tak ada mata, orang yang tidak bermuka itu sedang merenung ke arah anak saya. Nanti pada waktu malam, dia akan memanggil nama saya. Dia akan panggil, "Mami, Mami," katanya Puan Nuraini Bashir. Saya light sleeper. Kalau saya tidur, tidaklah begitu nyenyak macam suami. Saya akan terbangun. Walaupun orang buka pintu bilik, saya boleh terdengar dan terbangun. Jadi anak memanggil saya tu, saya terbangun dari tidur, masuk ke dalam bilik, anak saya ketakutan di atas katil. Saya tanya kenapa, katanya di tingkap, di jendela ada monster, kata anak Puan Nuraini pada waktu itu. Jadi saya cakap tak ada monster lah, dengan anak saya lah dalam bahasa Inggeris. Dia kata tadi ada orang berdiri dekat tingkap. Dan saya kata pada anak saya, mustahil orang berdiri dekat tingkap. Ini kan tingkat 2. Mana ada orang tinggi macam tu? Kata saya kepada anak perempuan saya. Pendengar Ria 897. Rumah saya ni bersebelahan dengan forested area ataupun kawasan hutan kecil. Hutannya tidak begitu tebal. Tapi forested area ini pada waktu malam memang seram dan sunyi. Jadi untuk menyedapkan anak saya berjalan ke jendela bilik anak saya. Anak saya masih takut. Saya jalan, saya kata, tak ada apa-apalah. Biar Mami tengok dekat luar. Saya tarik langsir itu ke tepi. Tarik langsir. Waktu tu saya sedang tengok belakang, tengok anak saya. Tapi saya dapat rasakan bulu rumah saya meremang apabila saya pandang dekat depan tingkap. Betul-betul jarak daripada tingkap, jarak lebih kurang dalam 50 meter jauh lah dari rumah saya. Situlah bermulanya forested area ataupun hutan kecil. Ya Allah, Kisi, saya ternampak susuk tubuh, punyalah tinggi, berpakaian serba hitam, ataupun susuk tubuh itulah warnanya hitam. Saya tak pasti sebab malam tu memang sunyi dan gelap dan jauh daripada pekarangan rumah saya, tidak mempunyai cahaya melainkan cahaya bulan. Cara orang tu bergerak, kakinya punyalah panjang, melangkah dan masuk ke dalam hutan. Saya tak perasan anak saya panggil saya beberapa kali. Sampaikan saya dapat rasakan anak saya tarik baju saya tersentak. Saya toleh dan saya senyum kerana saya tak nak anak saya takut. Saya kata padanya, tak ada apa-apalah. Tak ada apa-apa. Okey, hari ini
Mami tidur bilik sini. Saya pergi bilik saya, ambil bantal, ambil comforter dan ambil satu tilam. Letak dekat tepi katil anak. Saya terfikir apa yang saya nampak tadi. Tinggi, kurus, panjang, hitam. Masuk jalan ke dalam hutan. Mungkin agaknya cuma mainan fikiran saya. Dan gangguan tu hanya sekali. Tapi anak saya masih lagi takut nak tidur dalam bilik seorang diri. Terima kasih. Dan selamat tengah malam, Casey. Itu dia kisah, ada kaitan tapi gambar yang saya kongsi sama tu bukanlah orang yang dimaksudkan agak-agak macam serupa lah, tinggi Jadi anda bayangkan katanya Puan Nuraini Bashir apabila menjenguk luar tingkap terperasan ada susuk tubuh hitam sedang berjalan memasuki kawasan perhutanan di tepi rumahnya. Wah, ni seram, rumah-rumah tepi hutan ni lah seram Betul lah. Saya kalau sekaya mana pun tak nak lah beli rumah tepi hutan. Tak apalah. Saya beli rumah tepi masjid bagus. Senang. Setiap kali azan lari. Bertempiaran dia lari. Baik, kita berkongsi pengalaman dalam rancangan MJ12 dan anda boleh hubungi saya sebenarnya. Terima kasih pada anda yang sudi bersama dengan Casey dalam rancangan MJ12 di Ria 897 FM. Berikut ini kisah yang ingin saya bacakan. Kalau tadi daripada Puan Nuraini Bashir itu dari Amerika yang telah pun menjadi pendengar baru sejak 2 bulan yang lalu. Welcome to the club Selamat datang ke club MG12. Terima kasih. Yang ini daripada Syahiza. Syahiza ingin ketengahkan satu pengalaman beliau yang amat menakutkan sebenarnya. Dan kata Syahiza, saya mempunyai seorang teman rapat. Dan teman rapat saya tahu yang dia ni ada seorang nenek tinggal bersama dengan dia, dengan ibu, dengan dia dan ibunya. Abangnya waktu tu menjalani perkhidmatan negara dan dia ni sebenarnya ibu dan bapanya telah pun berpisah lah. Jadi dalam rumah tu sebenarnya ada ibu, nenek, dia dan abangnya. Tapi abangnya pada hari itu menjalani perkhidmatan negara dan selalunya tidak ada di rumah lah. Dalam rumah tu cuma ada ibunya dan diri dia saja. Apabila ibunya bertugas ni, ibunya akan nantikan teman saya ni balik dari sekolah. Dan barulah ibunya keluar kerja part time lah. Kerjanya pun tak lama. Dalam lingkungan 4 jam, katanya akan ibunya balik dan pulang ke rumah. Saya faham dengan pengalaman yang diceritakan oleh teman saya. Katanya Syaiza. Teman baik saya ni, pernah memberitahulah yang dia takut duduk rumah dengan nenek. Nenek dia selalunya nanti dekat atas katil, kalau terbaring tu, bila dia bernafas, cukup menakutkan. Setiap kali dia baring, tarik nafas tu, sebenarnya nenek dia ni semput lah, mempunyai penyakit semput yang agak kronik. Jadi bila dia bernafas tu macam dengar, menyeramkan lah. Mungkin saya rasa, mungkin lah. Bayangkan mendengar misteri jam 12. Teman saya ceritakan macam itulah. Nenek dia kalau bernafas tu membuat dia rasa takut sangat nak pulang ke rumah. Jadi apa yang berlaku? Ada kalanya bila dia terpaksa ni menjaga neneknya sebab ibunya bertugas. Ibunya hanya bertugas untuk 3 hari seminggu. Dan selama 3 hari itu 4 jam sebagai part time. Itu pun sebagai seorang babysitter di sebuah rumah. Dia terpaksa balik sekolah siang untuk menjaga nenek yang tidak begitu kuat. Nanti teman saya kata, kalau ibu saya keluar kerja, selalunya ibu keluar pukul 6 petang, ibu akan balik sekitar jam 11 malam. 11 lebih malam. Abang tak ada di rumah. Hanya pada hujung minggu abangnya ada di rumah. Tengah duduk waktu-waktu maghrib, nanti dia panggil, kata Syaiza, dia panggil teman saya. Ima.
Nanti teman saya toleh tengok nenek tengah baring atas katil. Kepalanya tu menoleh ke arah teman saya Ima yang sedang duduk. Dan teman saya yang duduk dekat sofa ni akan pusing ke belakang untuk tengok nenek dalam bilik. Nenek toleh sambil memandang ke arah teman. Dia senyum. Ima. Teman saya bangun. Masuk dalam bilik. Ya, Nek, nak apa, Nek? Ima. Kau tak takut duduk rumah dengan aku? Kau tak takut duduk rumah dengan aku? Ni apa ni cakap ni? Janganlah takutkan saya. Aku tak takutkan kau. Tapi rumah ni ramai kawan aku. Ni nak apa ni? Ni tak ada apa-apa orang duduk depan lah tengok TV. Pendengar Misteri Jam 12. Nanti teman saya, kata Syaiza, akan telefon saya. Dia akan berbual dengan saya untuk hilangkan rasa takut. Saya faham. Sebab dia pernah ceritakan sebelum ini apa yang dialami. Saya temankan dia, saya cakapkan dengan dia. Kita berbual, buat lawak, kita gosip. Katanya Syaiza dengan teman Ima. Bila saya berbual dengan teman saya dekat telefon, dekat belakang. Panggil lagi, saya dengar kesi. Ima. Ima. Dipendekkan cerita, Nenek Imah meninggal dunia. Waktu tu, Imah berada di rumah bersama dengan ibunya. Jam 10 malam. Ibu Imah dah masuk tidur. Abangnya belum balik sebab masih menjalani perkhidmatan negara. Imah dalam bilik dia sedang tidur. Dekat tingkap, kata teman saya. Mungkin itu mainan matanya sajalah, Casey. Teman saya ceritakan, dia nampak nenek dia dengan wajah pucat, berkafan dekat tingkap bilik seolah-olah seperti terapung-apung dengan keadaan luar tingkap yang gelap. Dan kedengaran memanggil nama teman saya. Ima. Nenek datang, Ima. Ima. Kasih aku masuk. Gangguan tu sebenarnya berlaku untuk seketika. Ima beritahu saya, Ima beritahu ibunya. Memakan masa agak lama, Casey, untuk ibunya bertindak memanggil seorang pakar sampaikan ibunya sendiri terkena. Pada malam tu, Ima ceritakan saya. Kecoh, ibu ketakutan masuk bilik Ima. Kata ibu Ima, ibu sedang duduk dekat ruang tamu jam 11 malam menonton TV. Ima pula dalam bilik sedang baring bermain handphone. Kata ibu Ima, tengah duduk dia dengar nenek memanggil nama ibu beberapa kali. Bila ibu toleh tengok bilik nenek, nampak nenek dalam keadaan berkafan. Kafan putih, tengah baring atas katil, tapi kepalanya toleh tengok ibu yang sedang pusing ke belakang tengok bilik nenek. Hasnita. Dengar nenek memanggil. Barulah ibu bertindak mendapatkan bantuan seorang pakar datang ke rumah untuk sema rumah tu sekali lagi. Antara kisah daripada teman yang berkongsi pengalaman yang dialami oleh teman anda. Baguslah. Ada kalanya kita perlu seseorang untuk kita berbual, untuk kita mungkin meluahkan segala perasaan takut, perasaan seram. Satu pengalaman yang cukup menarik yang dikongsi sama oleh teman kita
Syaizah dan juga kisah temannya bernama Imah. Jadi anda bayangkanlah bila terdengar suara nenek memanggil. Saya rasa bunyinya macam tu lah. Bukan exactly macam tu ya. Ini lakonan. Apa yang saya rasa saya cuba buatlah yang terdaya. Baik, terima kasih pada anda yang sudi bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan kita akan teruskan. Kalau tadi kisah di Singapura, yang ini kita berkongsi kisah selanjutnya. Ini bukan di Singapura tapi kisah ini berlaku di mana ni kejap ini pengalaman yang berlaku ini dia di Shah Alam Section 12. Jeng jeng jeng. Pendengar Misteri Jam 12, kisah berikut ini yang ingin Casey bacakan datangnya daripada Adi, pendengar MJ12 dari Malaysia. Kisah berlaku di Shah Alam Section 12. Peristiwa ini berlaku pada malam tersebut apabila saya sedang berada di luar rumah untuk bersihkan kereta saya. Waktu itu sekitar jam 10 lebih malam. Anak dan isteri dah ada dalam rumah. Kalau tak silap saya, anak saya dah masuk bilik tidur. Isteri saya pun berada dalam bilik tapi saya rasa sedang menonton TV. Daripada bilik tidur kami, master bedroom, ada balcony. Balcony itu kalau kita keluar ke balcony tingkat 2 bilik saya, boleh nampak tempat yang saya letakkan kenderaan dan bersihkan kenderaan lah, dan nampak pintu depan rumah kami, katanya Adi. Jadi pada masa yang sama ni saya sedang bersihkan kereta saya, keluarkan kapet kereta. Biasa lagi sih, kereta ni dah lama tak dibersihkan. Lama saya berada di bawah. Dan waktu saya bersihkan kereta saya, beberapa kali saya ada bau wangi. Bau yang boleh saya kaitkan dengan bau bunga cempaka. Wangi dan harum sangat. Tapi saya tidak pernah kisah, sebabnya beberapa rumah tu jauh dari saya, ada orang yang tanam pokok bunga. Banyak sangat pokok bunga. Dan saya rasa mungkin dia ada tanam pokok bunga cempaka. Tengah buat, nanti angin tiup, bau tu datang lagi. Seram dan sejuk, katanya Adi. Jadi entah macam mana, isteri saya berada dekat balkoni sedang berdiri. Isteri sedang berdiri, tengok saya dari atas lah ke bawah. Bang, tak nak tidur ke? Pukul berapa ni? Dah malam tau, bising nanti. Lagi sekejap lah, abang nak kasi habis kerja Kemudian, isteri saya masih lagi berdiri. Dan saya sebenarnya tak perasan isteri saya ni belum beredar daripada balkoni rumah. Setelah lebih kurang nak dekat seminit lah saya rasa. Saya tengah buat keluarkan kapet. Saya mendongak ke atas. Saya terperanjat nampak isteri sedang berdiri. Dan masih lagi sedang memerhatikan saya. Saya pun kata pada isteri, awak ni, masuklah tidur. Nanti saya masuk. Masuk tidur, pergi masuk tidur. Kemudian, saya pun tunduk balik, keluarkan kapet dan saya kebas kapet tu. Kemudian saya dengar suara, bang, apa lagi lah? Nanti saya masuk tidur. Tak ada bang. Tadi abang berbual dengan siapa ni pekik-pekik? Berbual dengan siapa? Berbual dengan awak lah. Abang, waktu abang suruh saya masuk tidur, saya dah masuk tidur. Lepas tu saya dengar lagi abang suruh saya masuk tidur lagi. Abang buang dengan siapa ni? Isteri dekat atas. Bang, dah lah bang, stop lah bang. Saya seram lah bang. Saya pun sumbat barang-barang semua tanpa simpan dengan betul. Naik ke atas. Bersihkan diri dan masuk tidur. Waktu sekarang 12.50 pagi, anda boleh telefon saya untuk berkongsi pengalaman kisah misteri anda. Tapi ingatlah, setiap kisah hanya kita anggap sebagai hiburan saja ya. Terima kasih pada Faizal Matalib. Fit dari Ledang Johor sedang mendengar. Tadi saya tanya anda mendengar dari mana di Facebook dan anda kata siapa ni, daripada teman kita dari Taman Iskandar, JB Syabi Azhar, terima kasih. Kita juga ada Nadir Montara dari Pulau Singapura, Kampung Jurong. Kampung Jurong dari Singapura, Bro Kisi, Reha Cool Boys, itu tadi Raja Iskandar. Dari yang ini Reha Cool Boys, Tanjung Balai Karimun, Kepri, Indonesia.
Malaysia. Salam kompak selalu. Salam kompak Rimi Hussein kata dari Masai JDT, Johor Darul Takzim. Saya dari Skudai Johor, kata Izno. Emma Miriati dari Singapura dengan MJ12 bersama sahabat saya tersayang di Batam Online. Happy sekali. Terima kasih pada Emma Miriati. Pretty Blades katanya dari Indonesia tapi sekarang ini berada di Hong Kong ke si. Dari Kampung Pendas Johor Bahru, kata Malaikat Maut, nama engkau pun dahsyat kiriman-kiriman daripada Woodlands, Mimi Mia, terima kasih. Daripada Hazira Pekan Pahang, Bukit Tiram Johor, Akmal Mahat, Boon Lay, Mami Tren, Ijat dari Bayan Baru Pulau Pinang, Malaysia, terima kasih. Muhammad Izzat Azman, Ono Bah daripada siapa ni? Oh, ni kata harap-harap tak call macam tu lah siapa call saya jawab je lah. Rosna Abdul Rahman, hello from Los Angeles, nasib baik pagi di sini. Misteri Jam 12 on air, tidak selamat memang tak dengar. Terima kasih lah. Sengkang Singapore, Lucy katanya di sini. Dan yang ini daripada Encik Mahfuz sedang mendengar dari kawasan Sengkang. Dan katanya Encik Mahfuz, semalam anak saya beritahu sekitar jam 11 malam. Waktu tu saya dah tidur dengan isteri. Dia masih berada di ruang tamu sedang menonton TV sambil bermain handphone lah. Dan anak saya kata ada seorang makcik ketuk pintu. Kemudian kata Encik Mahfuz, ada seorang makcik ketuk pintu. Kata anak saya, bila ditanya apa dia nak, dia kata dia cari perempuan hamil. Perempuan hamil Ya betul ni bang. Katanya bila anak saya buka pintu, ternampaklah makcik ni dengan berselindang. Ya cik, cari siapa? Anak saya tanya. Aku cari perempuan hamil. Dalam rumah ni ada orang hamil. Kemudian anak saya terfikir sejenak. Kemudian cakap, oh tak ada cik, salah rumah agaknya. Tutup pintu. Anak saya duduk balik dan terfikir, kenapa Anak saya rasa tak sedap hati, matikan TV, masuk dalam bilik tidur dan esok pagi itulah. Bila saya jumpa dengan anak saya ceritakan apa yang berlaku semalam. Jeng jeng jeng. Setiap kisah yang anda dengar hanyalah satu hiburan semata-mata. Kita buka talian di 669-11897. Hello, selamat pagi. Silakan 669-11897. Sekiranya anda ingin bercerita, bolehlah telefon. Kalau tidak, tak apalah. Kita beri peluang pada yang lain ya. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi. Baik, sekali lagi sila hubungi saya di 669 Tadi ada yang nak off air. Macam manalah. Bukan saya tak nak dengar anda cerita off air. Takut nanti ialah yang lain menunggu menanti bila anda telefon. Jadi kita ke hujung talian. Ni yang terakhir lah. Kalau tak ada, kita akan berehat seketika. Dan saya akan kembali sebentar nanti untuk berkongsi pengalaman anda. Silakan sekali lagi 669-11897 bersama saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Siapa pula ni? Hello? Hello, selamat pagi. Siapa tu? Hello? Hai, siapa tu bercakap ni? Ya. Apa dia? Satu 22 minit pagi. Terima kasih dan selamat pagi kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Kisi bersama dengan anda dan saya akan bacakan pengalaman-pengalaman anda. Terima kasih dan kalau ada yang ingin berkongsi kisah boleh hubungi saya di 669-11897. Saudara, apa jua yang bakal diketengahkan, ingatlah sebagai hiburan saja, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan dan juga tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kiriman-kiriman yang saya terima, terima kasih sekali lagi daripada teman-teman yang sedang memantau. Ada juga yang berkongsi dari peristiwa yang dialami Suhaila. Kata Suhaila, pengalaman ini berlaku pada diri saya dan setelah saya mendapat
bantuan dan juga pendapat daripada seseorang. Sebenarnya saya baru tahu dan fahami apakah yang menghantui dan mengganggu yang berada dalam rumah. Dan kalau mungkin ada di antara anda suka lakukan kerja ni lah. Tapi ini khususnya untuk wanita. Ada lelaki jugalah yang buat. Tapi kebanyakan adalah yang dilakukan oleh wanita. Akan saya sentuh kisah yang dialami oleh Suhaila. Kenapa agaknya dalam rumah. Jadi dalam rumah ni kadang-kadang ternampak kelibat-kelibat dengan wajah yang menyeramkan. Yang diberitahu oleh Suhaila dalam rancangan MG12. Kita teruskan kisah di Ria 897 FM. Kisah yang dikongsi sama oleh Suhaila berbunyi begini. Saya pada malam-malam tertentu akan menggunakan face mask sebelum saya tidur. Saya akan letakkan dan saya akan sapukan bahan tersebut ke muka saya. Kemudian saya akan set alarm saya untuk saya rehat, lelapkan mata di atas katil bersama dengan suami. Lazimnya suami saya akan tidurlah. Dan waktu itulah saya akan letakkan bahan face mask saya tu, saya sapu di seluruh muka. Face mask tersebut warnanya hijau. Dan saya akan baring. Bila saya dah set alarm di tepi, takut nanti tertidur dengan face mask, memang tidak baik. Bila alarm berbunyi, lazimnya saya akan bangun, saya akan pergi ke tandas untuk bersihkan sapuan pada muka saya. Pendengar Misteri Jam 12, selepas itu, ada kalanya saya kembali ke katil lah. Setelah saya letakkan bahan-bahan yang lain seperti moisturizer ke muka saya. Ada kalanya saya pergi ke dapur untuk minum air. Ada kalanya saya duduk di ruang tamu seketika untuk bermain dengan handphone, masuk Facebook, Instagram. Kalau di dalam bilik agak terang, takut nanti suami terbangun. Jadi apa yang berlaku? Saya ni, bila masuk bilik terperanjat. Beberapa kali saya pernah ternampak suami saya, kalau tidur, dia ni suka tidur dalam keadaan tiarap. Dadanya di atas tilam. Dan lazimnya, nanti bila saya masuk, selepas saya bersihkan muka, tangan sebelah akan dihulu. Ya, di seolah-olah sedang memeluk sesuatu lah. Katanya di sinilah. Jadi dia baring, tangan sebelah kiri ni akan dipanjangkan, sedang memeluk sesuatu ketika dia sedang tidur. Yang saya pelik, bantal peluk dia sebelah kanan. Sebelah kiri itu tempat saya tidur. Dia seolah-olah sedang memeluk saya, Kisi. Walhal saya berada di luar, sedang menonton TV ataupun dekat dapur tengah minum air bila saya dah bersihkan muka saya. Saya masuk, naik atas katil, tolak tangan suami ke tepi. Saya baring dan suami saya angkat tangan letak dekat badan saya. Kemudian saya tidur sampai ke pagi. Beberapa kali saya dapat rasakan yang suami saya ni sedang memeluk saya. Tapi saya ni belum masuk bilik. Saya rasa pelik sangat. Sampaikan pada suatu hari lah, Casey. Malam tu suami saya sedang tidur macam biasa. Saya pakai face mask, saya baring di atas katil. Kemudian saya masuk dalam tandas untuk bersihkan face mask saya. Pada masa yang sama, saya terlupa pula nak ambil kapas yang saya letak di tepi katil. Kapas tu baru dibeli. Setelah muka saya ni agak dah bersih sedikit daripada bekas, saya tolak pintu tandas, terperanjat saya. Suami tengah angkat tangan, peluk sesuatu yang mempunyai susuk tubuh, bentuk susuk tubuh saya. Dan dia ni sedang miring ke tepi, sedang seolah-olah baring sekatil dengan suami saya. Pendengar Misteri Jam 12, saya terperanjat, kata Suhaila.
Dan bila saya terpandang, walaupun yang saya pandang tu hanya dalam beberapa saat, saya dapat lihat Casey. Wajahnya seolah-olah memakai face mask sama seperti saya. Selepas kejadian itu, saya bukan tak pakai. Tapi saya akan gunakan face mask jauh sebelum waktu tidur. Mungkin selepas isyak, saya akan letak. Kemudian tunggu lebih kurang 20 minit, setengah jam. Saya akan bersihkan. Bila